mereka ini syahid. Allahu Akbar. Syahid. Jadi sebab itu ganjaran yang besar bagi mereka yang sabar atas segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita dah tengok dah tadi di Malaysia ni ada 2 kes kematian. Sebab tu Ustaz pesan supaya kita berhati-hati, InsyaAllah, supaya tidak memudaratkan. Kalau dalam keadaan orang nak beribadah dekat rumah, tak boleh nak kena air, ambil wuduk nanti. tak boleh menjimatkan air. Yang ini untuk urusan jenazah. Baik. Ringkas ya Ustaz, barang-barang ni. Ringkas saja. Dia tak memerlukan macam benda lain. Daun bidara. Itu daun bidara, kalau kapur baru, itu semua kalau nak mandikan jenazah dengan menggunakan air. Jadi kalau yang macam kapur barus ni bolehlah kita letak dekat kain kapan. Kain kapan tu tidak menjadi masalah kita letak. Cuma yang penting seperti mana yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan kita, telah disebutkan bahawa bagi mereka yang seperti ini, kan bau-bau ni telah dikeluarkan, maka kita bertayamum saja. Maksudnya tidak langsung menggunakan air. Baik, ayo Ustaz kita lakukan. Kita boleh kongsi ilmu ni. Baik. Boleh orang. Jadi macam mana, kat mana kita nak mulakan? Okey, yang pertama kita pakai ni dululah. Kita pakai supaya kita tunjuk bagaimana cara dan sebagainya. Okay. Ada 2 boleh saya pinjam ingat Ustaz. Okey, baik. Dia yang paling penting, kalau orang yang mengidap COVID-19 ni, dia kebiasaannya akan diuruskan oleh pihak hospital. Ya, betul. Sebab pihak hospital yang mengetahui dan bagaimana cara untuk menguruskan dan supaya wabak itu tidak merebak. Boleh dikawal. Boleh dikawal. Jangan kita pandai-pandai kita kata tak apa Ustaz, saya boleh dan tak. Sebenarnya perkara itu kena ke arah yang lebih betul, dengan lebih selamat, supaya ia dapat memberikan perkara yang terbaik. Dan InsyaAllah. Dan kalau tayamum biasa kita tayamum muka dan 2 tapak tangan. Baik. Kalau betul. Kalau jenazah macam mana? Dia seperti biasa. Dan Ustaz nak ingatkan juga, sekali lagi Ustaz nak ingatkan, kalau katakan orang yang ada COVID-19 ni, kan, kalau kita lihat seperti mana panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM, dia kebiasaannya dia tidak akan buka macam ni. Berbalut lah ni. Sebab dia akan berbalut ni. Sebab apa? Sebab dikhawatiri virus itu akan pergi berjangkit kepada orang yang menguruskan. Sebab itu Ustaz kata, dia melihat dia ada kemaslahatan supaya tidak memudaratkan orang lain, kerana Islam tu tidak dibenarkan kita memudaratkan orang lain. Sebab itu dalam Islam, ketika mana kita berbicara tentang COVID-19 ini, kita akan balut seperti biasa, kita tutup. Maksud jenazah ni, jenazah ni dah meninggal. Okey, pihak hospital akan uruskan. Maksudnya kita nak tunjukkan macam mana pihak hospital dah uruskan. Kemudian dia tidak bolehlah sewenang-wenangnya membuka begitu dah. Dia kena ada 2. Kalau boleh dibuka dengan kebenaran pihak keselamatan, iaitu pihak Kementerian Kesihatan, maka kita uruskan seperti biasa, kita buka, tapi dengan keselamatan yang elok. Maksudnya dengan berhati-hati. Tetapi kalau katakan takut virus itu boleh menyebabkan tersebar mudarat, maka dalam keadaan beginilah yang kita akan buat. Okey, bagaimana? Kita ambil plastik. Kita tunjukkan sedikit demo. Okey. Kita letakkan plastik di atas. Okey. Kita letakkan plastik di atas. Okey, buat di sini dahulu. Kenapa tujuan kita tak boleh bersepah-sepah? Sebab tujuannya adalah untuk kita nak sekali penggunaan. Kemudian penggunaan yang lain kita nak tunjukkan supaya tidak tempat yang sama. Baik, faham. Bila kita dah letakkan debu, seperti mana orang yang sihat juga, kalau katakan seseorang itu sakit, maka kita tepuk seperti biasa. Tepuk debu tu. Okey, kita letak. Sebelum tu, kuantitinya okey Ustaz? Boleh, tidak masalah. Jadi yang penting ada debu, kemudian kita ratakan debu itu. Baik. Kita ratakan debu itu seperti ini. Jangan kita buat macam ni. Kita tepuk-tepuk. Kita tepuk, kurangkan debu kan? Kurangkan debu itu. Okey, baik. Kurangkan debu supaya kalau kita buat macam ni, dia dah jadi mustakmal. Itu yang kita tak nak. Hukum dah berubah. Baik, kita ratakan debu itu. Baik. Kemudian kita sapukan di mukanya seperti mana biasa. Daripada atas, dengan niat kita bertayamum. Bertayamum menggantikan air. Maka kita sapu di atas ini sahaja.
atas kain. Sebab apa? Sebab kalau kita buka, virus tu akan keluar. Faham. Sebab dikhabarkan dan dijelaskan oleh pihak Kementerian Kesihatan bahawa virus itu bukan mati, jenazah tu meninggal maka virus tu akan tamat dah. Dia akan hidup dalam beberapa jam. Maka mungkin dia boleh berpindah kepada orang lain dan mungkin pengurus jenazah pula meninggal dunia. Sebab tu yang kita tak nak. Jadi kita dah tayamum tadi di muka, kemudian kita pergi pula letakkan debu di tempat yang lain. Tempat lain. Baik. Okey. Okey, kemudian tadi ni yang ni kita bersihkan. Oh, okey. Saya tukar sarung tangan. Tak perlu tukar sarung tangan, kita bersihkan seperti biasa. Kemudian kita tepuk kali yang kedua. Okey, ratakan, kita ratakan. Kemudian tangan belah kanan. Tangan kanan yang ini. Belah kanan. Baik. Baik, seperti biasa kita ambil tangan dia, kita sapukan begini, lalukan di atas. Itu yang pertama, tangan belah kanan. Dah cukup. Kalau ikut kan kena sapu semua. Sapu daripada siku sehinggalah ke ujung-ujung jari. Baik. Baiklah, kita buatlah, kita boleh rasa tadi kan. Kita rasa sampai habis. Baik. Kemudian itu belah kanan. Kemudian kita bersihkan. Tak boleh pakai ini. Tak boleh pakai. Kita buat yang lain pula. ketiga. Okey. Okey, yang ketiga. Okey, baik. Kita tepuk kali yang ketiga dan kita ratakan sekali lagi. Dan kita gunakan Tangan belah kiri pula. Maksudnya ini tangan belah kiri. Maka daripada siku itu kita sapu begini sehinggalah di hujung jari-jarinya semua. Kemudian dah cukup memadai muka dan tangan. Kepala, kaki, mata itu hanya berwuduk. Selesai dah ni? Sudah selesai. Dah boleh dikebumikan? Dah boleh dikebumikan. Maknanya kalau kita kalau selanjutnya pihak hospital akan kapankan dengan cara yang lebih berhati-hati. Kapan seperti biasa, kemudian boleh dikebumikan. Baik. Dikebumikan pula dalam keadaan yang akan dijelaskan nanti. Okey, Ustaz, nak bercerita tentang jenazah. Biasanya kalau jenazah yang biasa diuruskan, kita perlu bersihkan najisnya, luka-lukanya. Dan situasi macam ni memang dimaafkan. Dalam situasi ini, dia bergantung kepada Kementerian Kesihatan. Kalau katakan dibenarkan, dibolehkan, maka barulah kita boleh buat. Sebab walaupun ustaz-ustaz kata kena buat, dia kena bergantung kepada ilmu para doktor. Sebab para doktor yang menyatakan adakah seseorang itu bagaimana, sebab kita ilmu yang Allah berikan tak banyak. Jadi ada pengkhususan orang yang tertentu. Jadi kalau doktor kata kalau kamu bersihkan, tentu kita nak bersihkan najis dia seperti mana ni, boleh menyebabkan virus itu berpindah, merebak. Jadi waktu itu dalam keadaan darurat. Sebab tu dalam keadaan darurat ini, perkara yang sepatutnya kita buat, dia boleh berubah kepada perkara yang lain supaya kemudaratan itu dapat dielakkan, tidak tersebar dan sebagainya. Baik, jadi selepas dah selesai semua ni, solat jenazah seperti biasa. Okey, solat jenazah sekarang ini kita difahamkan tidak boleh datang tengok, kemudian dekat kan kita tengok tadi, sehingga kan pemberita pun tak boleh nak hadir dan sebagainya. Macam mana nak buat? Kita boleh solat melalui macam biasa walaupun jenazah tidak ada di hadapan, ataupun kalau sekarang ni perintah untuk kita kurangkan pergerakan, tidak keluar dan sebagainya, boleh solat jenazah iaitu seperti kita solat jenazah ghaib. Solat jenazah ghaib. Solat jenazah ghaib di rumah, masing-masing solat dan kita doakan kepada jenazah, mungkin sanak saudara, mungkin kawan-kawan kita yang meninggal dunia. Na'udzubillah lah, kita tak minta supaya mereka ni meninggal dalam keadaan terkena wabak. Tetapi kalau terkena wabak untuk nak datang, untuk nak ni, tidak dibenarkan. Maka waktu itu solat di rumah masing-masing. Solat jenazah seperti biasa. 4 kali takbir, kemudian berdoa. Cuma bezanya kalau solat jenazah biasa kita hadir, jenazah depan. Baik. Tetapi kali ini dengan disebabkan wabak, disebabkan situasi yang ada sekarang ini, maka solat di rumah, hanya pengurusan yang dibenarkan saja untuk menguruskan jenazah. Iaitu pegawai-pegawai perubatan dan pegawai perubatan yang dilatih lah. Ya, dan mungkin ustaz-ustaz yang ada ilmu tentang pengurusan jenazah yang dalam situasi baik. Dah pun kita tayamumkan, dah pun kita solatkan, sekarang kita nak uruskan untuk pengebumian. Betul. Biasa pengebumian kita ada tahlilnya, ada talqinnya dan sebagainya. Jadi ustaz, berbeza tak kalau dari segi pengurusan jenazah begini? Adakah kita bungkus perlu buka? Sebab biasa kalau saya tengok jenazah yang biasa akan dibukakan kapannya untuk diletakkan muka menyentuh tanah, kan?
adakah sama tentang dengan prosedur jenazah? Prosedurnya adalah sama. Cuma yang Ustaz nak tekankan, prosedur tu mestilah dibuat oleh pegawai kesihatan. Seperti yang kita tengok tadi. Sebab kalau kita nak buka, kena minta kebenaran dahulu. Bukan kita kata kita tak nak mengikut dan sebagainya. Tak, mereka akan tanam seperti biasa. Maksudnya masukkan dalam liang lahat seperti biasa. Kemudian mereka akan lihat. Katakan kalau buka itu boleh memudaratkan, maksudnya akan tersebar, maka waktu itu tidak menjadi masalah untuk kita tutup supaya penyakit itu tidak menyangkit kepada orang lain. Itu pokoknya. Itu pokoknya. Betul. Adapun talqin, adapun tahlil, adapun perkara itu tak semestinya kita duduk di hadapan kubur untuk kita bertalqin ataupun bertahlil. Kan seperti Ustaz sebut, perkara yang mudah jangan kita payahkan, jangan kita sukarkan. Betul. Yassiru wala tu'assir, mudah dan jangan payahkan. Kalau katakan keluarga yang tak dapat, memang sedih kita tak dapat nak tengok, tetapi insya-Allah ganjaran yang besar Allah berikan kepada orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan saya suka apa yang Ustaz katakan tadi, perkara pokoknya adalah kemaslahatan. Perkara pokoknya adalah menguruskan jenazah. Betul. Situasi seperti talqin, tahlil itu semua adalah boleh dikatakan amalan sunat ataupun amalan biasa. Betul. Adat barangkali yang kita lakukan. Betul. Baik, kita akan berehat seketika kembali. Selepas ini kita nak juga tambah ilmu kita Ustaz tentang kalaulah kita tak boleh keluar dalam situasi COVID-19 ini, terputus bekalan air barangkali dan sebagainya, kita nak beristinjak macam mana, nak ambil wuduk macam mana sebagainya, boleh ke Ustaz kita? Boleh. Okey, jangan ke mana. Terima kasih Ustaz, dan kembali selepas ini kita akan sentuh tentang fardu kifayah yang lain.